Okey, kita dah bersedia dah nak run iklan, tapi kita nak cross check sekejap, takut ada apa-apa yang kita termiss. Nanti kan run iklan tiba-tiba ada tak jumpa lah, ada yang tak dapat lah kan. So, first kali kita nak pergi dulu dekat bahagian business setting. Kita nak cross check sekejap sebelum kita nak run ads. Okey, pertama sekali kita nak pastikan diri kita sendiri macam nama saya ni Abdul Baki. Saya nak make sure saya dah add diri saya kepada semua aset-aset yang ada di dalam business manager ni. So jom kita go through dulu. So ini saya, okey. Saya tekan dulu page. Make sure saya dah add diri saya lah untuk manage page ni. Okey, dah ada Abdul Baki. Okey, settle. Add account. Ada tak diri saya dekat dalam account ni? Okey, ada. Okey, kalau tak ada, kita kena add Contoh macam page ni dah ada. Tapi kalau kata page ke ataupun add account ke tak ada, caranya mudah je nak add. Tekan je add people dan tick diri kita sendiri, contoh kat sini, dan kita on kan semua. Kenapa on semua? Sebab kita nak full control, kita lah, diri kita kan admin kan, jadi kita nak on semua. Tekan assign. Tapi ni saya dah add lah Okay, so settle, page dengan account settle. Lepas tu kita nak tengok pula dekat Instagram. Ini optional Siapa yang nak connect dengan Instagram, boleh buat demikian lah. Tekan je kat sini. Nanti dia akan minta kita connect dengan Instagram kita, kita kena login dan sebagainya. Just follow je step Okey, tapi saya tak ada Instagram pun tak ada masalah sebab kita masih boleh lagi buat iklan di Facebook menggunakan page, tak ada isu pun tanpa ada Instagram. Okey, data source, saya nak tengok pixel saya ni, saya dah connectkan ke belum. So, kita klik pixel. Kita tengok, okey, betul. Ini pixel yang saya baru buat tadi ni, My Kedai Online, okey. Okay, people saya dah add sebelum video ni actually saya dah add. Tapi kalau anda mungkin tak ada sini, anda boleh tekan add people kat sini. Add diri kita sendiri. On kan semua. So that kita boleh manage pixel yang kita baru buat tu Lepas tu yang paling penting, banyak orang tak perasan kat sini. Add asset. Asset ni kita kena tekan. Okay. Sorry, add asset pula ni. Connected asset ni kat sini Connected asset. Tekan kat sini, kita tengok. Kita sebenarnya kena hubungkan pixel kita ni dengan account ni. Add account kita. So, macam saya dah hubungkan. Katalah saya belum hubungkan. Katalah kosong So, apa yang saya nak buat? Katalah tak ada lagi. Saya tekan add asset. Dan saya pilih ini saya punya pixel. Dan kita tekan tick. Dan kita tekan add. Itu sahaja. Barulah dia dihubungkan. Barulah kita boleh gunakan pixel ni kejap lagi bila kita nak setting. Okay, ini pun penting Takut. Kenapa pixel tak jumpa? Pixel tak keluar dekat Ads Manager? Sebab tak connect kat sini. So, people pun saya dah masukkan diri saya. Okey, selesai. Lepas tu saya nak tengok dekat bahagian domain. Tadi kita ada add domain. Domain okey tak? Okey, domain okey. Dah verify. Asset ni pun kita dah connect lah. Mungkin anda punya tak connect kat sini. So, yang ni saya dah connectkan dengan page. Contoh macam ni Katalah saya delete balik. Kita connectkan balik. Tekan sini. Pergi dekat classic page. Kita tekan yang ni dan kita connectkan page kita. Maksudnya kita dah hubungkan domain yang ni dengan page yang kita dah buat tu. Okay. So, rasanya itu sahaja. Domain, pixel, Instagram account, optional, add account dan juga page. Kalau page ni tak add, tak apalah. Saya try sekali lagi. Kalau kata tak add kita tekan add people, pilih diri kita, kita on je semua. On je semua ni. Sebab kita nak bagi full access. Tekan balik. Itu sahaja Okay, so sekarang ni saya dah pastikan diri saya dah ada full access. So, sekarang ni kita nak masuk ke dalam Ads Manager. Pergi dekat All Tools dekat atas kiri and then kita klik Ads Manager kat sini Right. Kita masuk ke dalam Ads Manager. Jadi nampak suci saya punya Ads Manager tak ada run apa-apa ads lagi. Jadi macam biasa kita nak tekan create kat ni button favorite kita ni warna hijau create. So kita nak pilih conversion. Kalau selama ni kita asyik pilih traffic, kali ni kita nak pilih conversion pula Conversion ni untuk apa? Untuk kita mencari orang yang dalam kategori suka membeli. Itu yang kita beritahu kat Facebook. Facebook tolong cari orang yang suka membeli secara online. Ada orang yang pun terlupa sebenarnya. Trafik ni hanya untuk WhatsApp sahaja. Itu sebab kita run trafik. Kita nak beritahu Facebook. Facebook tolong cari orang yang suka klik. Klik apa? Kita dalam case ni kita letak klik link WhatsApp. Tapi dalam conversion pula, Facebook tolong cari orang yang suka membeli. So, klik conversion. Okay, bila masuk conversion, tekan je continue. So, bila kita dah masuk kat sini, kita boleh namakan kempen kita. Kita letak je nama apa-apa dulu yang mudah untuk kita faham. Iklan susu kurma di Kos. Okay. Sebenarnya ada cara nak tulis ni. Tapi tak apalah, saya tak nak explain lagi. Sebab kita baru nak belajar berkenalan Jadi kita letak je dulu yang kita mudah faham.
Ini pun iklan pertama kita. Okay, so kita scroll ke bawah, kita make sure conversion lah. Tadi kan kita dah pilih conversion. Kod-kod lah tersalah tekan ke apa Okay, so A/B split test tak payah on. Campaign budget optimization kita tekan on ya. Kita tekan on dan automatically dia akan keluar budget dekat situ dan kita letakkan starting budget kita dalam 60 ni dah kategori okey lah Kalau paling sikit pun nak letak RM30 lah. Tapi saya cadangkan kita boleh try dulu RM60 untuk sehari. Okay, alright. So bila kita dah letakkan kat sini, tengok everything okay. Itu je lah sebenarnya, letak nama. Ni tak ada apa, ni semua biarkan, ni biar. On je ni letak RM60 ataupun paling sikit RM30. Lepas tu kita tekan next, okay. Alright, lepas kita tekan next kat sini, apa yang kita nak buat kalau ni, kita nak buat nama ad set ni sebagai broad interest. Sebab kita nak run dulu dengan interest yang broad interest. Interest yang besar, maksudnya dia tak perlu kecil, dia tak perlu. Kita nak main broad je dulu untuk ni. So that kita nak tengok angle mana yang betul-betul convert. Sorry, bukan angle. Kita nak tengok audience mana. Audience mana itulah broad maksudnya. Broad interest. Orang yang luas. Orang yang kita tak limitkan dia lagi. Okay, untuk conversion, automatically kita akan nampak yang ni. First time kita tengok, kita akan nampak, oh ada pixel keluar kat sini. Selama ni tak keluar pun pixel kan. So, apa yang kita nak buat adalah, kita nak choose event. Okay, kita nak beritahu Facebook, tolong mencari orang yang suka membeli di website dan membeli, purchase. Kita nak beritahu conversion event yang kita nak adalah purchase. Facebook kena cari orang yang purchase. Kita boleh juga add orang yang ni macam orang yang suka tekan wishlist, add to cart. Tapi dalam kes ni kita nak terus pada purchase lah. Okay. So, nama ni betul lah kan. Sebab tadi pun saya baru buat je. So, nama ni betul. Conversion event, purchase. Okay. So, yang ni abaikan je dulu. Ini adalah notification dia lah. Beritahu yang iOS ada isu sikit apa semua kan. So, kita biar je. Alright. Dynamic creative. Ini adalah benda baru. Kita nak tekan on. Ini adalah dalam Facebook Power 5. Kita nak tekan menggunakan dynamic creative. Kejap lagi kita akan setting dia dekat dalam bahagian ads. So, kita tekan je dulu on. Bila kita tekan on, dia akan tanya betul ke nak on. So, kita tekan je dulu continue. Okay. Apa dynamic creative ni? Dynamic creative ni sebenarnya membolehkan untuk kita testing multiple creative. Maksudnya, kalau sebelum ni kita belajar kita kena add satu-satu gambar, satu-satu video. Tapi dalam situasi ni, Facebook akan membenarkan kita upload sekali 5 gambar, upload sekali 5 video. Ataupun upload sekali 5 headline. So, Facebook akan cuba mix and match antara setiap satu tu untuk check mana satu yang paling menjadi, paling berkesan. So, benda tu semua berlaku secara auto. Jadi, kita jimat masa. Kita tak perlu nak test satu. Kita terus upload sekaligus. Sekali 5 headline, 5 gambar, 5 button, 5 CTA dan sebagainya. Macam tu lah Okay, kita akan demo. Kita akan tunjuk Tekan je dulu continue. Okay, so saya dah on dynamic creative. Kita scroll ke bawah. Okay, budget and schedule ni kita biarkan je. Budget tadi kita dah set dah dekat campaign. So, tak payah set kat sini. Biar je dia terus run. Okay, untuk audience pula, kita akan gunakan broad. Jadi, kita tak perlu buat apa-apa dekat custom audience. Abaikan dia. Scroll ke bawah. Jadi, yang ni saya nak exclude sikit lah. Saya nak exclude Sarawak. Saya nak exclude Sabah. Sebab produk ni tak boleh nak deliver sampai ke sana. Okay, jadi saya sajalah nak tunjuk sampel kalau kita exclude. Labuan. Okay, tekan. Okay, so people living in this location. Takut tersalah People living in this location. Okay. Dekat sini pun kita nak kena exclude sebenarnya. Okay. Kita nak kena exclude purchase. Jadi kita pause kejap. Actually saya terlupa nak create satu audience. Jadi tak apa. Kita belajar macam mana kalau kita terlupa kita boleh create audience sekarang. Jadi yang ni tak apa, tekan je pangkah. Jangan risau, dia akan auto save. Tekan je close. Okay, kita tekan close sekali lagi. Nampak? Dia akan keluar macam ni lah. Macam ada error kan sebenarnya. Error ni sebab saya tak lengkapkan lagi info. Tapi tak apa. Sebab saya terlupa nak share satu step. Tapi bagus juga kita nak tunjuk contoh. Kalau dalam situasi kita terlupa buat something ni, kita boleh keluar. So, kita keluar kat sini. Okay, semua ikut. Pergi ke all tools kat atas kiri. Kita nak pergi dekat bahagian audience. Okay, sekarang ni, kita nak create satu audience yang penting untuk kita run ni. Kita nak create custom audience. Tekan custom audience. Maksudnya kita nak kategorikan dia sikit. Dan kategori audience yang kita nak set ni adalah audience website.
untuk kita exclude purchase sebenarnya. Tapi tak apa, ikut je dulu, jadi saya explain. Okay, pilih je dulu, source ni adalah website. Okay, tekan next kat sini. Okay, dekat sini nampak dia dah menyala hijau dah. Maksudnya pixel saya ni somehow Facebook dah detect lah apa semua kan. Kalau tak menyala pun jangan risau. Mungkin pixel anda baru je anda pasang. Jadi dia mungkin ambil masa sikit. So apa yang kita nak buat sini, pixel ni dah betul lah. Pixel yang saya nak. Cuma event ni saya nak pastikan saya pilih purchase. Okay. Saya nak pilih purchase. Dan saya nak buat purchase ni sebagai 180 hari. Okay. Klik 180 hari. Okay. So maksudnya kita nak kategorikan kalau orang tu masuk ke dalam website kita, kita nak kategorikan orang tu sebagai tagging purchase selama 180 hari. So that orang-orang yang dah masuk dalam website ni kita boleh guna pakai. Kita macam dah tagging dia orang ni siap-siap lah kan. So ini dah tagging kita. Semua orang yang masuk ke dalam pixel ni yang membeli, kita nak simpan selama 180 hari. Okay? Itulah maksud dia. Dan kita namakan dia adalah website purchase. Boleh ikut saya, 180 hari days. Website purchase 180 hari. Dah, itu je kita letak. Yang ni bawah ni tak payah letak. Tekan create audience. So kita dah create satu audience, satu kategori audience, yang mana website purchase 180 hari semua akan ada dalam kategori ini. Okay, jadi sekarang kita nak patah balik dekat Ads Manager. Kita nak masuk balik. Ni first time juga kita buat, lepas tu kita keluar. Sajalah, boleh tak? Boleh juga kita belajar dari sini Okey, jadi kita tekan balik edit sebab ads ni kita tak launch lagi, nampak Kita tak launch lagi. Still lagi delivery dia in draft. Maksudnya belum lagi aktif Tekan edit. Okey, kita akan masuk balik kat sini. Kita tengok yang ni kita dah setting tadi kan, dia auto save, jangan risau. Okey, semua ni dia dah auto save. Pergi balik dekat broad interest. Okey, broad interest, nama pun kita dah letak broad interest bahagian ad set ni. Event pun tadi kita dah pilih purchase, so dia auto save, nampak? Kita dah on, dia auto save jangan risau. Dekat sini ni. Okey, dekat sini sebenarnya kita nak exclude orang yang dah membeli. Maksudnya tak bagi kita follow dulu, tekan dulu exclude, jadi saya explain. Kita nak exclude okey, klik je dekat exclude ni. Bukan dekat include dekat exclude bawah ni. Okey, lepas tu nampak tak tiba-tiba keluar dah website purchase 180 hari. Ini yang kita buat tadi. Okey, saya ulang sekali lagi. Bila kita tekan tadi, kita tekan dekat exclude. Tadi kita tekan exclude kan, ada button kat bawah tu. Saya dah tekan exclude, dia akan keluar macam ni. So kita nak include ke exclude? Dalam kes ni kita nak exclude website purchase 180 hari. Klik macam ni. Okey. Maksudnya, okey, saya tick balik kat luar. Okey, maksudnya apa yang kita nak buat adalah bila kita run iklan broad, kita nak run kepada semua orang kecuali orang yang dah beli. Itu maksud dia. Exclude. Maksudnya, saya nak battle Facebook. Saya nak run kepada semua orang ni yang duduk kat Malaysia tapi bukan Labuan, Sabah, Sarawak. Tapi saya nak iklan ni tak nak sampai kepada orang yang dah beli. Kalau dah beli, apa-apa saya nak tunjukkan iklan ni. Faham tak? Itulah tujuan exclude ni. So, kita boleh exclude siap-siap. Tapi include saya sengaja nak kosongkan sebab saya nak broad. Tapi walaupun saya nak broad, saya still nak elak orang yang dah beli. Sebab nanti rugi iklan sampai kat dia orang 2 kali, 3 kali kan. Okay, so ini kita excludekan dulu. Alright. So kita scroll kat bawah, kita sambung balik. Okay, untuk broad ni, kita tak banyak sangat nak adjust lah sebenarnya. Kita just nak ubah, masukkan ini, exclude website purchase. Kita nak masukkan lokasi kalau kita nak adjust ke, ikut delivery kita. Dan juga umur je sebenarnya. Yang lain-lain semua kita tak kacau language ke gender kan. So umur ni, saya nak adjust ikut produk saya, maybe 30 ke 65. Sebab saya rasa produk saya lebih berusia. Kan? Ini tengok customer kita macam kita rasa macam, tak adalah orang beli umur 28. Jadi kita boleh excludekan lah. Macam ni saya buat Okay, and then gender saya biar all. Cuma detail targeting ni kita nak off. Itu je. Kita tak nak on Detail targeting expansion. Detail targeting expansion ni kita nak off. Okay. Tekan edit. Kita off je macam ni. Detail targeting masukkan interest semua ni kita tak nak buat Kita tak nak letak minat politik ke, dah kahwin ke apa ke, tak perlu. Kita biar generalkan sahaja. Okay, language all. Alright. So kita tengok belah kanan ni. Dia akan keluar macam ni dia macam gila sikit kan. Dia akan keluar gila sikit macam ni. So tak apa, abaikan. Sebab benda ni kadang-kadang dia memang tak tepat Ini just estimation sahaja. Kenapa tak tepat? Sebab kita dah pilih ni tadi. Data ni baru di generate website purchase. Semua dia tak ada lagi data ni. Sebab tu dia tak boleh nak calculate. Tapi tak ada masalah. Tak menunjukkan dia akan salah.
dia just tak dapat nak kira, tu je kan. Tapi tak ada isu pun. So banyak orang yang tengok tepi ni kosong dia terus takut. Sebenarnya tak ada apa-apa tau. Ini abaikan je pun tak apa sebenarnya. Okay, so kita review balik. Audience kita dah exclude website purchase. Kita masukkan people living in this location, Malaysia. Exclude Labuan, Sabah, Sarawak. Age 30, 60 ni based on saya sendiri pilih You guys mungkin lebih besar ke. Gender kita buat all. Detail targeting ni tak payah. Masukkan interest, demographic, behavior tak payah. Detail targeting expression kita akan off dulu. Kita off dulu sebab audience kita dah besar. Language kita biarkan all. Alright, kita scroll ke bawah. Placement pun kita nak buat automatic. Maksudnya kita nak bagi Facebook buat kebenaran untuk Facebook untuk letak di mana tempat yang dia rasa bagus. Di IG ke, di Facebook ke, di story ke, di video punya section ke kan. Okay. Alright, so itu sahaja dan kita nak tekan next Dah selesai yang ni, kita nak tekan button next ataupun kita tekan je kat sini. Sama je mana-mana Saya tekan sinilah saja buat kelainan Alright. So kat sinilah kita nak masukkan iklan kita, gambar, video, ayat copywriting dan sebagainya. Jadi yang ni nama ni saya biar je dulu. Sebab dalam kes ni kita takkan buat 5 set macam sebelum ni kita buat 1 5 1 1 3 1 kan. Maksudnya satu kempen yang ni kita duplicate sampai 3 kali. Yang ni tak ada Kita nak buat satu ni 1 1 1 3 je. 1 1 1. Semua satu-satu Formula dia maksudnya satu kempen, satu ad set, satu ads. Itu sahaja. Okey, jadi kita make sure bila dekat ads ni kita tak masukkan lagi info ni Jadi kita biarkan je nama sebab bagi saya tak ubah sebab ada satu je. Page kita memang pilih lah. Page kita make sure betul. So page ni betul lah, page yang betul. Kalau ada Instagram account kita boleh pilih kat sini. Kalau nak connect pun boleh connect kat sini. Okey, saya nak tekan preview off ni kepada on so that saya nampak iklan saya. So sekarang ni masih lagi error sebab saya tak masukkan lagi info. So kita abaikan dulu. Okay, scroll ke bawah. Anda akan nampak single image or video. Kita memang nak pilih single image. Dan most of the time pun memang kita akan pilih single image je sebenarnya. Carousel ni ada juga kan, tapi sangat-sangat jarang Okay. Ads kreatif. Dekat sinilah yang akan jadi lain. Perasan tak tadi kita pilih? Dekat sini, ad set ni kita pilih apa? Kita on satu benda yang dinamakan sebagai dynamic creative. Dan bila kita pergi balik dekat ad kita akan perasan tiba-tiba kita diberi kebenaran untuk upload lebih daripada satu gambar, untuk buat primary text ni lebih daripada satu, headline lebih satu. Kita boleh buat berbagai-bagai variasi tau. Tapi URL yang samalah kan. Jadi sekarang ni untuk menyelesaikan masalah merah ni so that mata kita tak sakit, kita letaklah dulu URL lah, kasihlah dia happy sikit. Jadi saya masukkanlah URL website saya tu URL sales page saya tu saya masukkan siap-siap. So ini adalah URL saya. Ini actually adalah test URL je macam ni lah make sure URL yang betul Kita boleh tekan preview URL sebenarnya kat sini. Kita saja nak preview URL ni, nak tengok dia pergi mana. So betul lah. Make sure dia pergi kepada URL yang betul lah, yang kita dah setting tu. Okay, dia masuk ke sini. Ada setengah orang dia pergi masuk kat URL kat depan ni, salah ada saya perasan dia masuk URL kat sini. Ni depan ni. Ini memang orang tak tahu apa ni. URL kosong. Kita punya nama website kan dia ada /order /form /something kan kat belakang ni kan. So make sure masukkan URL yang betul. So URL saya ni sekarang ni dah betul. Barulah dia akan bertenang sikit lah tepi ni kan. Biasanya kadang-kadang dia hilang tapi tak apalah, tak hilang tak apa. Point dia kita dah masuk URL, which is URL ni adalah benda yang kekal sama. Okay, sekarang ni kita nak masukkan pula gambar. Saya nak masukkan pelbagai variasi gambar-gambar yang berbeza. Jadi saya select image. Saya tekan upload. Okay. Okay. Saya pilih gambar-gambar yang ada dekat desktop. Contoh saya ada 5 gambar. Saya nak test. Setiap satu gambar ni saja satu iklan yang berbeza-beza. Dia akan mix and match kan dia. Okay, saya tekan open. Okay, kita tunggu sekejap dia download. Alright, dia dah download Jadi kita pun select. Okay, select ke-5 ni. Nanti dia akan jadikan ni sebagai individual Tekan je continue. Okay. Okay, nampak tak? Dia akan ambil sesuatu. Maksudnya ini adalah satu variasi pertama, variasi kedua, variasi ketiga, keempat dan kelima. Actually kita boleh buat lebih daripada 10 variasi untuk setiap satu elemen. Contohnya ini adalah elemen pertama, gambar atau video atau slideshow, dia boleh 5 out of 10. So saya nak letak dulu yang pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima. So kita upload terus. Sekali pukal itu kelebihan dia. Okey, primary text pula saya nak masukkan. So saya dah buat ayat siap.
Saya nak masukkan. Kita masukkan primary text kat sini. Okey, ayat saya ni kalau tengok macam ni lah kan. Time PKP ni janganlah kata nak pergi hospital, bahaya katil pun dah penuh, bla 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 bla. Tengok berapa ramai yang dah borong produk susu kurma ni. Okey. Apa yang kita nak buat, bila dia dekat bawah ni, kita nak ada ni contohnya, nak order dulu, barang sampai baru bayar, klik link di bawah untuk order. Make sure kita punya primary text ni berakhir dengan link website kita tadi tu. Link yang mana? Link yang sama. Yang sama dekat sini make sure dia berakhir dengan tu dan baru dia betul. Ada setengah orang letak hashtag lah kat bawah ni apa semua tu salah Itu dia akan memeningkan Ini pada pendapat saya Kita letak link je lah sekali. Sebab ada setengah orang yang dia akan klik dekat button. Ni ada button kan nanti kan. Ada orang setengah orang akan klik kat sini. Ada setengah orang dia akan tekan see more. Macam ni see more baru dia klik dekat situ Okey, saya tekan sini, saya tekan sini balik. Oh, dia tak tutup pula dia masih lagi dalam see more. Tak apalah. Okey. So, mana saya punya ni? Macam nilah dia nampak Okey dah keluar kan saya punya tu kan. Okey, cuma yang ni pun sebenarnya primary text ni kita boleh buat berbagai-bagai variasi. Itulah kelebihan dynamic creative add. Dynamic ni maksudnya dia boleh bertukar-tukar, itu maksudnya dalam bahasa Melayu. Dynamic, dia bukannya fix, dia flexible. So saya boleh tekan dekat add option kat sini untuk add lagi. So primary text ni saya nak ada beberapa variasi. Saya tekan add option, saya akan dapat satu lagi ruang. Jadi saya masukkan pula ayat copywriting saya yang seterusnya Okey. Boom, masuk, nampak? Semudah tu jadi sangat-sangat powerful. Okey, so beza saya punya variasi ni sebenarnya belah atas ni dia beza. Bawah semua sama. Itu tips yang saya nak kongsikan Sebab benda ni kita akan go through nanti dalam course lain untuk buat copywriting semua. Tapi untuk kita fahamkan dulu so that video tak terlalu panjang. Actually belah atas ni lain. Bawah ni sama. Bawah-bawah ni semua boleh sama macam ni Kita tengok apa beza yang saya buat antara atas dengan bawah. Time PKP ni janganlah gatal nak pergi hospital. Bahaya. So angle dia apa? Angle dia adalah waktu PKP, elak jatuh sakit. Itu yang pertama. Yang nombor dua, bila last amalkan pemakanan sihat? Tahu tak bila kita langsung tak jaga makan ni, badan mudah jatuh sakit. So dia akan ambil, yang ni pula ambil angle, bila last amalkan pemakanan sihat? Okey, saya masukkan lagi nombor 3. Headline saya ni mungkin kita tak perlu buat 5-5 tau. Maksudnya kalau kita tak nak ambil sama pun, kita boleh masukkan gambar 5 option. Headline ni, headline pula dah, sorry. Primary text headline yang bawah ni. Primary text ni, kita masukkan 3 pun tak apa. Nanti dia akan variasikan antara 3 ni. So, dia tak perlu sama So, saya dalam ni mungkin saya kurang idea, saya letak 3. Tapi dicadangkan 5, 5, 5, 5 Yang ni pula, saya punya angle apa? Mak ayah di kampung selalu mengadu sakit-sakit tua. Apa kata hadiahkan mereka set minuman tambahan susu kurma. Tengok bagaimana hasil susu kurma ni telah bantu banyak warga berusia kekal sihat dan elak jatuh sakit. Inilah masa kita sebagai anak nak bagi surprise hadiah yang bermanfaat. Yelah, kalau nak minta mungkin mereka segan. Apalah salahnya kalau kita berikan tanpa perlu mereka minta. So sebenarnya, saya bukannya buat copywriting yang beza gila-gila pun. Yang saya buat adalah angle yang berbeza. Okay, bila saya cakap angle ni maksudnya, kita punya isu yang kita kupas tu berbeza. Isu pertama saya cakap janganlah jatuh sakit time waktu PKP. Katil dah penuh, geng kayangan pun tak boleh nak masuk bilik. Oi, bahaya. Itu angle pertama. Angle kedua saya cakap apa? Bila last jaga pemakanan sebenarnya? Lagi-lagi berusia ni, senang jatuh sakit sebenarnya. Saya ambil angle yang light. Pasal pemakanan je. Yang ni pasal COVID, pasal ni. Lepas tu nombor 3, lain lagi. Pasal anak-anak tak nak hadiahkan kepada mak ayah. Nampak tak? So, bukannya bila kita buat variasi ni, ada setengah orang, dia just tukar sikit-sikit je. Contoh ni cara yang salah Time PKP ni lah time PKP ni lah jangan gatal nak pergi hospital, bahaya woi. Lepas tu dia tukar. Perlu ke pergi hospital waktu PKP ni? Sebenarnya tak perlu pun kalau jaga pemakanan sihat. Lepas tu dia tukar lagi. Tahu tak sebenarnya kes dah berbelas ribu dah sekarang ni, takkan masih lagi tak jaga pemakanan? Okey. Walaupun nampak belah atas ni dia ada variasi berbeza, tapi dia masih lagi dekat angle yang sama. Itu kita kena faham. That's why kita nak create angle yang berbeza. Angle yang lain macam ni PKP COVID, yang ni pemakanan sihat general, yang ni hadiah mak ayah. Nampak tak dia terus lain? Okey, itu sedikit sebab benda ni sangat memain peranan kejayaan iklan. Okey, so kita dah ada 3 angle yang berbeza. Okey, jadi headline ni pula, headline ni actually adalah dekat saya kena scroll. Dia akan masuk kat sini. Jadi kita masukkan dulu
Saya try barang sampai klise tapi berkesan. Barang sampai baru bayar. Nak buat macam mana kan? Benda berkesan nak. Nampak dia keluar situ Barang sampai baru bayar. Okey. Dia akan keluar situ. Jadi ini pun tulisan ni pun saya nak variasikan dia. Saya masuk lagi option. Kan? Sampai bila nak ulang sampai bila nak barang sampai baru bayar. Lepas tu saya offer, saya ambil angle lain lah pula. Ni macam ayat kan. Nutrisi lengkap 10 dalam 1 contohnya. Okey. Nutrisi lengkap 10 dalam 1. Saya masukkan lagi option. Contohnya kita kena ambil option yang general lah kan. Okey. Susah, jatuh sakit dan demam. Contoh saya ambil angle sini ataupun saya ambil angle offer pula. Diskaun 73% jika dapatkan hari ini. Okay, ini kita boleh try sebab tu kita buat banyak option. Kita nak tengok apa angle yang okey. Diskaun 70% jika order hari ini. Contoh. Okey. Sekejap, dia keluar tak situ? Oh, dia tak keluar. Dia keluar kat variasi lain tak apa. Nanti dia akan mix and match pun tak ada masalah. Contoh saya letak 4 lah contohnya. Tapi ni pastikanlah diskaun yang betul Okey, next pula adalah saya nak masukkan description. Description ni optional juga, cuma dia akan keluar dekat bawah tu. Contoh description saya adalah description okey, sini minuman sunnah 10 dalam 1. Contoh Okay, mungkin kita kena tak boleh sama sangat lah, tapi saya nak tunjuk dia akan keluar kat mana? Dia akan keluar dekat bawah tu, nampak? Minuman sunnah 10 dalam 1. Mungkin saya letak lagi lain. Elak jatuh sakit. Elak jatuh sakit waktu PKP mengganas. Okey, contoh. Saja nak bagi variasi sikit dia akan keluar kat bawah tu. Lepas tu saya nak tambah lagi adalah barang sampai baru bayar. Contoh kita nak test, kita nak tengok variasi, nanti dia akan tergabung-gabung Tapi kalau boleh jangan sama takut dia bergabung sama. Tak apa, saya ambil yang lain dulu. Elak, okey tak apalah 2 je. Contoh saya malas nak tambah banyak, saya letak 2 je. Tapi sebaiknya 5 Tapi untuk tutorial ni saya letak contoh sikit takut video panjang. Okey, so saya selesai yang tu. Okey, yang lain ni kita boleh biarkan. Ni kita dah masukkan URL tadi. URL kita kena masukkan. Okey, display link ni tak perlu. Okey, display link ni actually yang atas ni, tapi kita tak perlu, dia akan ikut nama domain kita. Okey, button ni pun kita boleh try Kalau kita tengok button learn more. Kita nak tengok button kita try button-button lain. Contohnya macam shop now. Kita nak tengok. Okey, kita try lagi button lain. Nak tengok sebab kita akan test, dia akan test. Book now, contact us. Contact us contohnya. Okey. Lepas tu satu lagi button see menu, sign up, subscribe. Apa yang relevan. Janganlah cari yang tak ada kaitan langsung kan. Book now, apply now. Apply now. Apply now. Okey, kita try apply now. Okey, 4 Okey, nampak tak? Dia akan ada variasi. Okey, kita scroll ke bawah, kita tengok lagi. Tracking dia memang dah detect. So, ni biar je. Macam biasa, tak ada apa-apa. Jadi dah siap lah. Itu sahaja. Jadi, kita review sekali lagi untuk AdSense ni. Kita tengok. Tadi kita dah buat satu je. Tapi untuk satu ni, kita publish dekat page ni. IG saya tak pilih. Okey. Placement dia automatic jangan risau. Kita ambil single image dan video. Cuma saya upload sekali 5 gambar. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Dan ni kita on je, nanti dia akan bantu kita untuk optimizekan lah. Kadang-kadang biar Facebook optimizekan lah kreatif ni kan. Okay. And then saya punya primary text ni antara benda yang paling crucial lah, especially kat atas ni. Jadi saya buat 3 angle. Ini 3 angle berbeza. Ini kita kena tahu. Okay, bila kita dah buat 3 angle berbeza, paling-paling minimum 3 lah. Tapi kalau cantik 5. Terus letak je banyak 5. Headline pun saya letak 4, kalau boleh 5. Okay, ni boleh nak masukkan offer, kita punya jaminan ke apa kan. Description ni pun saya boleh tambahkan extra benda lah nak bagi
dia lebih orang kata terpengaruh dengan kita punya offer, mungkin sedikit push factor kat dia. URL masukkan, display link biar call to action pun kita boleh try. Alright, so ini adalah kita punya iklan. Kita boleh tengok dia akan keluar kat sini, dekat IG dia akan keluar macam tu. Dia ada banyak variasi lah. Saya tengok view more variation, tekan view more variation, kita boleh nampak dia akan gabung-gabungkan. Dia akan gabung-gabungkan. Contoh macam ni, dia gabungkan dengan ni pula. Bila last amalkan pembangunan sihat, nampak? Okay, kalau saya klik ini, nampak? Dia akan gabungkan dengan ayat lain pula. Maksudnya, dia akan guna gambar ni. Tapi, media ni pun, dia boleh guna gambar lain pula. Contohnya, dia guna gambar ni. Nampak? Mak ayah mengadu. Ni macam ni, image tu portrait. Jadi, image saya ni, dia gambar menegak. Gambar menegak ni kurang selamat. Kalau boleh gambar petak. Macam ni, dia test yang ni pula. Nampak tak? Jadi, itulah kelebihan. Ni, dia akan gabung-gabung. Tengok, ada berapa variasi kat sini. Media, text, headline, call to action. Description kita tak pakai. So, sebenarnya kita ada 1, 2, 3, 4 variasi yang mana digabungkan dengan item-item yang berbeza. Powerful gila. Ini satu features yang very power dekat Facebook. So, bila dah settle semua, dan barulah kita tekan button publish. Tekan button publish sekarang. So, dia akan publish semua. Kalau kita tekan dekat ad set ni, dia akan publish tiga-tiga lah. Maksudnya 1, 2, 3. So, dia akan keluar in review macam ni. Maksudnya iklan anda sedang dihantar kepada Facebook. Tapi dalam kes saya ni, saya tak nak run iklan ni pun. Jadi, saya kena tekan turn off ads. Jadi, macam ni. Itu pun saya kena share sikit lah. Kalau kita off dekat ad set, kita off ad set je, belum tentu kita off campaign. Jadi, kalau kita nak off the whole campaign sebenarnya, kita boleh off dekat bapak dia. Bapak dia adalah, dia punya punca dia adalah campaign. Kita off campaign macam saya, tiba-tiba saya tak nak run campaign ni, saya tekan je off, saya akan off untuk semua sekali. Okay, walaupun ni nampak macam on, sebenarnya dia dah off. Nampak campaign off, dia tulis macam tu. Campaign, ni in review, dia akan off. Risau pula saya off dia siap-siap. Tapi point dia saya, itulah anda dah lancarkan campaign conversion. Campaign conversion, yang mana kita menggunakan pelbagai-bagai gabungan-gabungan yang berbeza. Menggunakan ads kreatif. Kita panggil sebagai dynamic kreatif kita on. So, follow je step tadi. Dan kita nak mencari winning ads dulu pada ni. So, tahniah. Powerful gila. Teruskan. Biarkan iklan anda berjalan 2 ke 3 hari. Kita nak tengok apa hasil dia. Dan dari situ kita akan kaji data dia dalam video yang akan datang. Assalamualaikum. Thank you. Tahniah.